Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami terdiri daripada Cien, Ui dan saya sendiri, Kamil. Kumpulan kami akan membentangkan tentang seorang tokoh iaitu Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dan peristiwa yang berkaitan dengan beliau iaitu peristiwa pembentukan Malaysia 1963. Baiklah, siapa seorang tokoh yang bernama Tun Dr. Ismail dan Abdul Rahman ni? Beliau merupakan seorang negarawan ulung, Doktor Perubatan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang memainkan peranan penting dalam pembentukan negara serta dasar keselamatan dan perpaduan. Baik, berkaitan dengan peristiwa iaitu peristiwa pembentukan Malaysia 1963, penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada 16 September 1963 merupakan satu peristiwa penentu dalam pembinaan sebuah negara berbilang wilayah dan bangsa. Baiklah, apakah kepentingan kajian ini? Iaitu kajian ini merupakan kajian sejarah yang memberi kefahaman terhadap konteks, motif dan impak pembentukan Malaysia yang mendedahkan bagaimana keputusan politik pada tahun 1963 membentuk identiti negara sehingga hari ini. Baiklah, apakah bukti kajian berkaitan dengan peristiwa yang kita sedang kaji sekarang ni? Iaitu yang pertama berkaitan sumber primer. Yang pertama, dokumen rasmi kerajaan, surat dan catatan peribadi pemimpin, minit mesyuarat dan laporan rasmi, ucapan pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman, akhbar sekitar tahun 1963, foto dan rakaman berkaitan pembentukan Malaysia, laporan Suruhanjaya Cobalt dan Perjanjian Malaysia 1963. Bagi sumber sekunder yang beliau rujuk, yang pertama, buku sejarah berkaitan pembentukan Malaysia. Yang kedua, artikel jurnal akademik yang dinilai rakan setara. Yang ketiga, biografi tokoh seperti Tun Dr. Ismail dan Tunku Abdul Rahman. Yang terakhir, kajian dan tafsiran sejarawan tentang peristiwa 1963. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan 9 soalan kajian yang dikemukakan. Yang pertama, mengapakah Malaysia dicadangkan untuk dibentuk pada tahun 1963? Soalan ni dibentuk untuk mengenal pasti faktor utama seperti politik, ekonomi dan keselamatan yang mendorong cadangan pembentukan Malaysia pada ketika itu. Bagi soalan yang seterusnya, siapakah pihak yang menyokong dan juga menentang pembentukan Malaysia? Soalan ni bertujuan untuk mengenal pasti pemimpin, kerajaan, parti politik dan juga kumpulan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeza terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Bagi soalan yang ketiga, apakah kepentingan pembentukan Malaysia kepada Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak? Soalan ni dikemukakan untuk meneliti manfaat pembentukan Malaysia dari aspek politik, ekonomi, pembangunan kepada setiap wilayah yang terlibat. Bagi soalan yang keempat, apakah pandangan rakyat Sabah dan juga Sarawak terhadap cadangan tersebut? Soalan ni bertujuan untuk mengetahui aspirasi, kebimbangan dan juga penerimaan masyarakat tempatan terhadap cadangan menyertai Persekutuan Malaysia. Bagi soalan yang kelima, apakah peranan Tunku Abdul Rahman dan pemimpin lain dalam pembentukan Malaysia? Soalan ni dikemukakan untuk menganalisis sumbangan, usaha rundingan dan kepimpinan tokoh-tokoh utama dalam merealisasikan pembentukan Malaysia. Bagi soalan yang keenam, adakah faktor keselamatan daripada ancaman komunis mempengaruhi pembentukan Malaysia? Bagi soalan ni adalah untuk menentukan sejauh mana ancaman komunis dan keperluan mewujudkan kestabilan politik serta keselamatan serantau mempengaruhi pembentukan Malaysia. Bagi soalan yang ketujuh, apakah perubahan yang berlaku selepas Malaysia dibentuk? Soalan ni adalah soalan yang sangat penting untuk menilai perubahan dalam aspek pentadbiran, politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Bagi soalan yang ke-8, sejauh manakah sumber yang digunakan boleh dipercayai?
Yang soalan ni untuk menilai kesahihan, ketepatan dan bias sumber dengan membandingkan pelbagai sumber primer dan juga sekunder. Bagi soalan yang terakhir adalah, adakah terdapat perbezaan antara pandangan kerajaan dengan pandangan rakyat pada ketika itu, pada proses pembentukan Malaysia lah? Okey, soalan ini dikemukakan untuk membandingkan pendirian kerajaan dengan suara dan aspirasi masyarakat, khususnya di Sabah dan juga Sarawak berkaitan dengan proses pembentukan Malaysia. Baiklah, untuk slide ini saya akan terangkan disiplin lain yang membantu kajian ini. Okey, yang pertama dari aspek sains politik. Okey, ia membantu menganalisis kuasa politik, dasar kerajaan, kepentingan pemimpin serta hubungan politik antara Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan juga Singapura. Dari segi sosiologi, ia membantu kajian untuk mengkaji pandangan identiti penerimaan dan reaksi masyarakat terhadap pembentukan Malaysia dalam konteks masyarakat yang pelbagai, dari pelbagai budaya, kaum. Lepas tu untuk sudut ekonomi, disiplin ini membantu meneliti kepentingan perdagangan, sumber ekonomi, pembangunan dan peluang ekonomi yang menjadi antara pertimbangan dalam pembentukan Malaysia. Bagi yang keempat adalah dari aspek geografi, yang membantu memahami kedudukan dan lokasi strategi Tanah Melayu, Sabah Sarawak serta kepentingannya dari aspek hubungan perdagangan dan keselamatan serantau. Bagi sudut antropologi, ia membantu memahami kepelbagaian etnik, adat, budaya dan juga cara hidup masyarakat Sabah dan juga Sarawak serta kesannya terhadap penerimaan pembentukan Malaysia. Lepas tu untuk yang aspek yang terakhir adalah tentang undang-undang. Ia membantu meneliti Perjanjian Malaysia 1963, perlembagaan dan juga hak-hak negeri bagi memahami asas perundangan pembentukan Malaysia. Sebagai kesimpulan, Tun Dr. Ismail menggunakan kaedah sejarah yang sistematik. Kajian ini menuntut sokongan bukti primer dan sekunder yang sahih serta pelbagai. Selain itu, soalan kajian mengupas motivasi, kepentingan dan pandangan yang berbeza. Kajian ini juga diperkukuh oleh disiplin lain untuk pemahaman yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini memastikan tafsiran sejarah lebih tepat dan seimbang.